Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teacher sambung lagi pembelajaran kita pada hari ini. Okey, kalau sebelum ni kita teacher buat video tentang binary search. Okey, binary search. Okey, jadi okey sekejap. Okey, carian perduaan. Okey, jadi sebelum ni kita buat sort. Okey, kita buat sort, bubble sort dengan selection sort. Kemudian kita buat carian binary. Okey, agak susah sikit lah awak nak faham. Okey, tapi bila awak dah faham tiga proses tu, maka untuk topik kita pada hari ni adalah lebih mudah. Okey, untuk hari ni kita guna buku teks muka surat 148. Okey, awak boleh cari dalam buku teks awak. Okey, apa yang teacher akan ajar hari ini adalah macam mana untuk mengira ataupun mendapatkan nilai maksimum, nilai minimum dan juga min. Okey. Okey, so now kita pergi yang mula-mula sekali adalah macam mana kita nak dapatkan nilai maksimum. Okey, nilai maksimum daripada kita punya atur cara. Okey. Nilai maksimum ni awak tahu kita dah belajar dekat SQL merujuk kepada nilai terbesar. Okey, nilai terbesar dalam satu senarai. Okey. Jadi cara nak dapatkan nilai maksimum ni kita compare lah. Kita compare dengan nilai yang kita ada dengan nilai maksimum yang kita dah tetapkan. Lepas tu kita compare kan mana satu lebih besar. Proses nak cari nilai maksimum boleh digunakan untuk mencari nilai-nilai lain seperti bangunan tertinggi, jarak terpanjang. Okey. Okey, ni gambar rajah ni contoh cara macam mana kita nak cari nilai maksimum. Okey, mula-mula kita bagi dulu nilai awal maksimum. Okey, kemudian kita bandingkan nilai dalam senarai dengan nilai awal maksimum. Okey, nilai awal maksimum ni kita boleh bagi je nombor apa-apa. Kalau dalam coding yang kita nak buat ni kita bagi dia negatif 1. Kita ambil nombor yang paling kecil sekali. Okey, kemudian kita bandingkan ni nombor 1, ni nombor 2. Kemudian kita dapat nilai maksimum yang terkini. Bila kita banding kan? Bila kita banding dengan nombor yang ada dalam senarai, kalau nombor tu lebih besar, jadi nombor yang besar tu akan jadi nilai maksimum. Itu yang kita maksudkan nilai maksimum terkini. Dah? Okey. So sekarang tengok ni coding dalam buku teks juga, muka surat 149. Okey, teacher type coding ni. Okey, awak boleh tengok. Okey, sekarang ni kita ada senarai nombor kita ada 5, 1, 4, 12, 8. Okey. Jadi sekarang ni adalah senarai nombor. Okey, senarai nombor. Jadi bila kita nak cek maksimum, kita kena tengok nombor ni mana yang paling tinggi. Kita tetapkan nilai maksimum ni, nombor maksimum ni. Okey. Nombor maksimum ni kita bubuh negatif 1. Negatif 1 ni kita bubuh nombor yang paling rendah sebab kita nak bandingkan dengan yang ada dekat sini. Okey. Kemudian bil nombor sama dengan nombor length. Nombor length ni bilangan lah. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. So kita ada 5 kan? 0, 1, 2, 3, 4. Okey. Sekarang ni kita akan guna loop for. Ni untuk kita tengok round. Okey. Ni dia pakai satu round. Dia tak ada round 1, round 2, round 3. Okey. Sekarang kita tengok I kosong. I sama dengan kosong, I kurang daripada bilangan nombor, I plus plus. Okey. I kosong. Jadi I kosong, dia nak if nombor I. Okey, nombor 5. Mula-mula sekali. Okey. Nombor 5, adakah nombor 5 ni lebih besar daripada 5, lebih besar daripada negatif 1? Okey. Kalau ya, maka nombor maksimum akan jadi nombor I. Okey, nombor maksimum dah tak jadi negatif 1 dah. Dia akan jadi nombor I. Nombor I ni adalah 5. Okey, boleh. Kemudian, habis if ni. Kita naik balik loop. Loop kita pergi pula I1. I plus plus Okey, daripada sini tadi, dia akan naik ke loop balik. Okey. I plus plus. Okey. Jadi, sekarang ni I akan jadi 1. Okey, I akan jadi 1. Jadi, adakah nombor I, nombor 1 lebih pada nombor maksimum? 1.
1 lebih daripada nombor maksimum sekarang berapa awak dapat? 5 kan? Okey, nombor maksimum 1 tak dah, kita dapat 5. Okey. 1 lebih besar daripada nombor maksimum. Okey, jika ya, nombor maksimum sama dengan nombor I. Jika tak, pergi naik dekat loop. So, kita abaikanlah 1 ni. Kita pergi buat nombor 2, yang kedua pula. I2. I2, nombor I2, 4. 4 lebih besar daripada nombor maksimum? Tak. Kalau tak, kita teruskan yang ketiga ni. Okey, yang ketiga. Dia tanya, 12, nombor I. Nombor I ni 12. 12 lebih besar daripada nombor maksimum 5 kan? Ya. Jika ya, nombor maksimum ni akan berubah kepada nombor I. Nombor I ni adalah 12 kan? So, tak jadi dah 5, dia akan jadi 12. Okey. Pergi lagi naik. I4. Okey, I4. I4 nilai dia 8, betul? 8 lebih besar daripada nombor maksimum. Nombor maksimum kita 12 kan? Tak. Kalau tak, kita naik lagi. I sama dengan 5. Okey. 5 lebih besar, 5 kurang daripada binombor. Binombor kita 5. Okey. 5 kurang daripada 5 tak. Bila tak, tutup 4 ni. Habis dah 4 ni. 4 ni dah tamat. Maka kita akan print. Nombor maksimum dia adalah 12. Okey. Mari teacher tunjuk coding dia. Coding dia deh. Coding dia dekat desktop ni. Okey, keluar 12. Okey. Kalaulah kita kata katakanlah awak buat sini sini tak nak 1, awak buat 24. Okey, save. Okey, pergi kat sini. Okey, jadi nilai maksimum dia akan berubah lah. Dia tengok yang paling tinggi. Okey, dia bandingkan negatif 1 ni dengan yang paling tinggi dalam senarai. Okey, boleh Okey, nilai maksimum senang. Okey. Kemudian kita teruskan lagi untuk cari nilai minimum. Okey, ni pun senang, awak jangan pusing. Okey. Kalau kalau maksimum nak cari nombor terbesar, minimum nak cari nombor terkecil. Okey, nombor terkecil. Okey, cara dia sama, cuma nak cari nilai terkecil. Okey. Okey. Kalau tadi nombor maksimum kita buat negatif 1. Tapi nombor minimum ni kita buat 999. Kita nak bandingkan dia. Okey. Jadi kita bandingkanlah 999 start daripada I sama dengan 0. 5 lebih kecil daripada 999? Ya. Jadi bila ya, nombor maksimum tak jadi nombor ni dah. Dia akan jadi nombor 5. Okey. Okey, selesai. Lepas tu kita tengok yang ni pula. Ni 0, 1, 2, 3, 4. Okey. I1. Negatif 1 kurang daripada 5? Ya. Okey, jika ya, nombor minimum dia akan jadi negatif 1. Okey. Lepas tu dibuatlah seterusnya sampai sini. So, jawapan ni mestilah negatif 1 kan? Nilai minimum dia. Okey, nak tahu? Awak pergi dekat sini, teacher buat belakang dah coding dia. So, awak tengok. Dia ke teacher buat? Okey, ni negatif 1. Okey. Ni. Okey, boleh. Ni kalau awak boleh tengok dalam buku teks. Coding yang ni dah senang sebab kita nak cari je. Okey. Okey. Okey, sekejap. Ni tadi nilai maksimum. Okey, sekarang ni kita tengok nak cari nilai min. Purata. Okey. Dia ada dia punya coding carta alih deh. Awak tengok sendiri carta alih dia deh. Okey. Carta alih untuk maksimum. Okey, teacher tunjuk carta alih untuk nilai minimum sahaja. Okey, yang lain awak boleh tengok. Okey. Sekarang ni dia kata
Dia nak cari beg paling ringan kot. Ya, nak cari beg paling ringan. Okey, berat dia 3, 2, 5, 4, 5. Kilo lah ni kot. Okey. Berat paling ringan. Okey, nampak ni dia buat 999. Bil berat ni adalah berat length ni. Okey, I sama 0. I kurang daripada bil berat. Bil berat ni adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, bil dia ada 6. Dia start dengan 0. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, I mula-mula sekali I kosong. 3. Sorry. Kosong kurang daripada 6. Ya, jika ya kita masuk dekat sini. Okey, kita masuk kat sini. Berat I, berat kosong. Okey, ni 3. 3 kurang daripada 999. Kalau palsu, kalau kurang, kalau ya, kita pergi kat benar. Jadi berat paling ringan kita akan jadi 3. Tak jadi 999 dah. Dia akan jadi 3. Okey. Lepas tu bila dah jadi ni, kita akan naik balik I ni. I ni daripada kosong, dia akan jadi 1. Okey, sekarang kita tengok 3 lagi. 3 ni kurang daripada 3. Palsu. Kita naik lagi. Okey, sekarang ni I dah jadi 2. 2 nilai dia 2. Berat I 2. 2 lebih kurang daripada 3. Kan kita punya berat minimum 3 kan? 2 kurang daripada 3, ya. Jika ya, berat paling ringan kita tak jadi 3 dah, jadi 2. Okey. Jadi dia naik lagi kat sini. Dia kira sampai habis dia kira dekat sini. Jadi bila dah sampai habis, I ni akan dapat 6 kan? 6 kurang daripada 6, tak. Bila palsu, dia akan sini paparkan berat paling ringan. Berat paling ringan adalah 2. Ni catat alih dia. Okey. Jadi kalau dah faham 3 proses yang kita dah ajar sebelum ni, 2 sort, 1 search. Jadi nak buat benda ni dah lebih senang. Okey. Yang terakhir untuk hari ini adalah mendapatkan nilai min. Okey. Min ni merujuk kepada purata nilai dalam sesuatu nilai. Untuk mendapatkan purata, langkah-langkah berikut perlu dilaksanakan. Okey, mula-mula sekali kita jumlahkan nilai-nilai dalam senarai. Kan kita ada senarai kan? Okey, 5, 1, 3, 2. Kita jumlahkan ni semua dulu. Totalkan. Bila kita dah jumlahkan, kita dapatkan senarai berapa? 1, 2, 3, 4. Okey, ada 4. Jumlah dia 5 tambah 1, 6, 9, 10, 11. Okey, jum dia 11. Bilangan dia 4. Okey, nak kira min, jumlah nilai. Salah lagi. Bagi jumlah nilai bahagi dengan bilangan nilai. Okey, jadi 11 bahagi dengan 4. Dapatlah dia punya min. Okey, ni penerangan. Kita tengok coding dia. Okey. Awak tengok coding min yang teacher dulu dah. Okey, sebab coding dekat dalam buku teks ni, kalau awak terus tengok, teacher runsing awak tak faham. Okey. Sekarang ni kita tengok. Dalam senarai ni ada nombor 5, 1, 4, 12, 8. Okey. Ni senarai dia ni. Okey. Jumlah sama dengan kosong. Purata bin nombor sama dengan nombor length. Bin nombor sama dengan nombor length. Okey, nombor length ni. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, bin nombor ni 5. Okey. Jadi sekarang ni, dia masuk dalam for. Dalam for ni, var I in nombor. Okey, dia nak cari I dalam senarai nombor ni. Okey. Dia buat jumlah sama dengan jumlah tambah nombor. Okey, mula-mula jumlah ni kosong, betul? Kosong. Okey, mula-mula sekali kosong jumlah untuk jumlah. Akan tambah dengan nombor I. Akan tambah dengan 5. Okey.
dia akan dapat 5. Okey, betul. Kemudian dia buat lagi. 5 akan tambah dengan nombor I. 1. Akan jadi 6. Okey. Kemudian, buat lagi seterusnya. 6 tambah dengan 4. Akan dapat 10. Okey, buat lagi. Lepas 6, 12. 10 tambah 12. Akan dapat 22. Okey, buat lagi. 22 tambah 8 akan dapat 30. Okey, jumlah ni akan dapat semua kat sini 30. Okey. Kemudian dia nak purata sama dengan jumlah bagi bil nombor. Bil nombor kita dah dapat dah 5. Maka jumlah kita dapat 30 bahagi dengan 5. So nilai dia kita akan dapat 6. Okey. Ni secara ringkas. Okey, cara dia. Okey, kita tunjukkan dalam bentuk coding. Okey, coding. Tak ada dalam buku teks Okey, nampak? Nilai dia awak akan dapat 6. Okey. Jadi kalau awak ubah pun sekalipun, okey, tadi 30 tolak 8 32 tambah 7. 32 tambah tu 39. Okey, kita pun save. So kita tengok. Kejap. Marut teacher ni tengok ni lah. Subhanallah. Open ni okey, kita buat dekat sini 7. Yalah 7. Okey, kita pun save. Asal dia 6 kan? Dia akan berubah lah 5.8. Okey. Nilai asal dia 5 tambah 1 6, 10. 10 22 tambah 7 29. 29 bahagi 5. Kiralah dapat 5.8. Nak cari dia punya purata. Okey. Ini contoh hak teacher buat, tak payah dia dalam buku teks, tak ada. Okey. Kemudian contoh yang kedua, ni dalam buku teks awak. Okey, kita fahamkan ni dulu. Okey, sekarang ni dia isytiharkan var nombor, pembilang sama dengan kosong, ulang sama dengan false, jumlah sama dengan kosong, purata sama dengan kosong. Okey, dekat sini dia memberi nilai awal kepada pembilang, jumlah dan purata, iaitu nilai awal kosong. Sebab tiada nilai lagi untuk dikira. Sebab kita tak kira apa-apa. Yang ni kita tak ada nilai macam teacher punya coding ni, teacher ada nilai kat sini. Ini user masukkan nilai. Okey. Okey ni, nombor dimasukkan oleh pengguna prompt dan pastikan bernilai integer. Nombor sama dengan pass in. Okey, pass in ni prompt. Okey, dia akan keluar satu prompt untuk masukkan satu nombor. So kita masukkan satu nombor. Okey, masukkan satu nombor. Okey, kemudian dia buat pembilang sama dengan pembilang tambah 1. Ni pembilang dia ni, maknanya pembilang asalnya kosong. Okey. Pembilang akan jadi 1 sebab kita dah masuk satu nombor. Okey. Kemudian jumlah sama dengan jumlah tambah nombor. Okey. Nombor ni jumlah kosong. Nombor yang kita nak masuk ni berapa? Jumlah akan tambahkan nombor yang kita nak masuk. Okey, boleh? Ni dia punya kiraan dia lah. Kiraan dia. Okey, kemudian ulang. Confirm untuk ulang sekali lagi. Okey. Ulang ni bermaksud kata kalau mula-mula kita masuk nombor 3. Okey. Lepas tu kalau kita nak cari min, mesti kita ada banyak nombor, betul? Okey, kita masuk 3. Tu dia tanya. Nak ulang lagi tak? Kalau kita nak okey, kalau kita nak ulang lagi, kita pun ulang, kita tambah lagi nombor. Okey. Mula kita masuk 3. Kemudian kita masuk lagi 2. Okey. Lepas tu dia tanya lagi, nak ulang lagi? Kalau tak nak okey. Kalau tak nak, dia akan terus pergi buat kat sini. Purata sama dengan, okey, jumlah tadi kita dapat mula-mula 3 tambah dengan 2. Pembilang kita 2 kan? 2 kali kita masuk. So, 5 bahagi 2. Kita dapat berapa nilai min? Okey.
Okey, sekarang ni teacher nak tunjuk ni. Ni adalah struktur kawalan ulangan yang bermula dengan do. Do bermaksud dia buat dulu. Okey. Dia laksanakan dulu. Okey, dia papa dulu. Kemudian dia bagi dia punya atur cara kiraan, baru dia while. Ni kita panggil do while. Okey, dia papa dulu sekali. Okey, mari kita tengok coding dia. Coding dia ni. Okey. Ni kan tadi masukkan satu nombor adalah berdasarkan yang ni. Ni masukkan satu nombor. Cuba kecilkan dia. Okey. Masukkan satu nombor. Okey. Ni dia suruh masukkan satu nombor. Okey, katakanlah kita masuk nilai 3. Macam teacher buat tadi kan? Okey. Jadi bila kita masukkan nilai 3, okey, pembilang sama dengan pembilang tambah 1. Maknanya dah satu kali. Jumlah sama dengan jumlah tambah nombor. Okey, nombor tu jumlah kosong, nombor tu 3. Jadi jumlah sekarang nilai dia adalah 3. Okey, kemudian kita tekan okey. Ulang sekali lagi. Ni nampak ni. Ulang sekali lagi. Okey. While ulang sama dengan true. Okey, jika ulang kita buat okey. Okey ni bermaksud true lah. Dia akan keluar lagi masukkan nombor. Okey, kata kita masuk nombor 2 tadi kan. Okey, bila kita masukkan 2, pembilang ni tadi 1 tambah 1 lagi. Yang kedua kita masuk ni akan jadi pembilang akan jadi 2. Okey, jumlah asalnya 3. Okey, dia akan tambahkan dengan 2 ni. So akan jadi 5. Betul? Okey. Dia kata nak masukkan masukkan. Okey, kita pun masuk. Nak ulang sekali lagi? Tak nak dah. Okey, kita pun cancel. Bila cancel, dia terus keluarkan purata jumlah bahagi pembilang 5 bahagi 2. Dia pun write kat sini 2.5. Okey? Boleh. Jadi untuk nilai min nak cari purata, minimum, maksimum mudah. Okey, awak boleh faham. Okey, nanti teacher akan bagi latihan lah dekat dalam GC. Okey, jadi teacher rasa sampai situ saja coding pula. Video teacher pada hari ini. Harap awak faham. Kita akan sambung video kita nanti lepas raya. Tapi sebelum raya tu siapkan dulu latihan yang teacher akan bagi. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.